Hai, nama saya Turkashni Anak Perempuan Modern, nombor matris 23DBS23F2002. Okey, hari ni saya nak cakap pengenalan 3 kelompok masyarakat Malaysia. Okey. Malaysia sebagai sebuah negara multicultural kaya akan warisan adat resam yang telah diwariskan secara turut-menurut. Okey, ketiga kelompok utama ini iaitu Melayu, Cina dan India telah membentukkan identitasi budaya yang unik dan khas bagi negara ini. Masing memiliki tradisi, kepercayaan dan nilai-nilai yang berbeda namun saling melengkapi. Seterusnya, adat resam menjadi penanda identitasi budaya suatu kelompok masyarakat. Adat masyarakat dapat membedakan diri dengan kelompok lain dan memperkuat rasa kebersamaan. Adat resam mengandungi nilai-nilai moral yang diwariskan dan generasi ke generasi. Terima kasih. Adat resam kelahiran orang Melayu. Pertamanya, ibu akan mengandung selama 7 bulan dan adat ini dikenali sebagai adat melenggang perut. Pada bulan ke-7, suatu majlis akan diadakan untuk mendoakan keselamatan ibu dan bayi. Selepas kelahiran, ahli keluarga akan berkumpul untuk menyambut kelahiran bayi. Bacaan doa dilakukan untuk perlindungan dan keberkatan bagi bayi yang baru lahir. Seterusnya ialah adat bertanik dan bercukur. Adat bertanik dilakukan selepas 7 hari kelahiran bayi. Orang tua akan menggosokkan madu atau kurma ke lelangit mulut bayi. Adat bercukur ialah adat bercukur rambut. Adat ini akan diadakan pada hari ke-7 ataupun tarikh yang ditentukan. Rambut bayi dicukur sepenuhnya sebagai tanda penyucian diri. Rambut yang dicukur akan ditimbang dan nilai timbangannya dalam bentuk wang atau emas disedekahkan kepada orang yang memerlukan. Adat seterusnya ialah adat memberi nama. Adat ini akan diadakan pada hari ke-7 ataupun hari ke-40 selepas kelahiran bayi. Bayi akan diberikan nama dengan makna baik. Seterusnya ialah adat berendoi. Upacara berendoi akan diadakan untuk menyambut kelahiran bayi yang baru lahir, khususnya anak sulung. Bayi akan diletakkan dalam buaian dan pelbagai lagu tradisional akan dinyanyikan. Terdapat pelbagai pantang larang bagi ibu yang baru memberi lahir kepada bayi. Ibu yang baru melahirkan akan berpantang selama 44 hari. Ibu dinasihatkan untuk menjaga pemakanan dan mengelakkan aktiviti berat dan juga untuk mendapatkan rawatan seperti berurut dan mandi herba. Ini dilakukan untuk memulihkan tenaga ibu. Adat-adat ini masih dilakukan dalam kalangan orang Melayu sebagai kasih sayang dan penghargaan kepada bayi yang baru lahir. Seterusnya, kita akan tengok adat resam perkahwinan kaum Melayu. Perkahwinan kaum Melayu diawali dengan proses merisik. Pihak lelaki akan mengirim wakil untuk menyampaikan niat baik kepada keluarga perempuan. Jika disetujui, maka akan dilanjutkan ke tahap bertunang. Lepas itu, proses bertunang merupakan pengikat janji antara kedua belah pihak. Biasanya disertai dengan pemberian cincin tunang dan hantaran. Sebelum hari pernikahan, pengantin perempuan akan menjalani proses berbedak. Ini adalah ritual membersihkan diri dan mempercantik diri sebagai persiapan menyambut hari bahagia. Akad nikah ialah di mana pasangan sah menjadi suami dan isteri. Proses ini dilakukan di hadapan penghulu dan disaksikan oleh keluarga dan kerabat dekat. Bersanding adalah puncak dari acara pernikahan. Pengantin duduk bersampingan di pelamin mengenakan pakaian adat yang indah. Setelah bersanding, biasanya dilakukan prosesi berarak keliling kampung. Ini sebagai tanda pengumuman bahawa pasangan tersebut telah rasmi bernikah. Setelah beberapa hari bernikah, pengantin perempuan akan melakukan mandi safar. Ini adalah ritual membersihkan diri setelah masa nifas. Setiap tahapan dalam pernikahan Melayu memiliki makna yang mendalam. Contohnya, merisik sebagai bentuk
penghormatan kepada keluarga perempuan, bersanding sebagai simbol persatuan dan mandi safa sebagai simbol kesucian. Adat perkahwinan Melayu adalah warisan budaya yang sangat berharga. Meskipun banyak perubahan zaman, namun nilai-nilai luhur dalam adat ini tetap relevan hingga kini. Terima kasih. Hari ini saya akan menjelaskan tentang adat resam kelahiran kaum Cina. Sebelum kelahiran, ibu hamil diyakini membawa keberuntungan bagi keluarga. Ada banyak pantangan yang harus dipatuhi seperti menghindari makanan tertentu, bekerja terlalu keras atau bahkan keluar rumah pada malam hari. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesihatan ibu dan janin serta memastikan kelahiran yang lancar. Setelah bayi lahir, keluarga akan mengadakan perayaan kecil. Salah satu tradisi yang paling umum adalah memilih nama yang baik untuk bayi. Namun, nama tidak hanya sekadar panggilan tetapi juga mengandung harapan dan doa bagi masa depan anak. Pada bulan pertama kelahiran, biasanya diadakan upacara untuk merayakan kedatangan anggota keluarga baru. Upacara ini melibatkan kerabat dekat dan teman-teman yang membawa hadiah untuk bayi. Memotong rambut pertama bayi adalah tradisi yang penting. Rambut pertama biasanya disimpan sebagai kenang-kenangan. Ulang tahun pertama bayi sangat istimewa. Kuih ulang tahun berbentuk bulat dengan lilin diberikan seperti simbol umur panjang dan keberuntungan. Selain itu, masyarakat Cina juga memiliki kepercayaan terhadap angka, warna dan zodiak. Angka 8 dianggap membawa keberuntungan, sedangkan warna merah melambangkan keberuntungan dan kemakmuran. Zodiak Cina juga digunakan untuk menentukan karakter seorang dan meramalkan nasib. Adat resam kelahiran pada masyarakat Cina sangat kaya dan beragama. Setiap tradisi memiliki makna dan tujuannya masing-masing. Dengan memahami adat resam ini, kita dapat lebih menghargai keragaman budaya yang ada di dunia. Selamat sejahtera. Nama saya Priyanka Raya. Nombor matrik saya 23 DBS 23 F2037. So hari ini saya nak cakap tentang perkahwinan Cina. So perkahwinan Cina ada lamaran atau pertunangan. So sebelum perkahwinan, keluarga pengantin lelaki akan mengunjungi keluarga pengantin perempuan untuk melamar dan memberi hadiah sebagai tanda komitmen. Selain itu, mereka akan bagi 7 hadiah pertunangan. So pada peringkat ini, keluarga pengantin lelaki akan menghantar 7 jenis hadiah pertunangan kepada keluarga pengantin perempuan. Lepas tu ada pemberian duit hantaran. So duit hantaran merupakan satu bentuk pembayaran simbolik kepada keluarga pengantin perempuan dan biasanya dihantar bersama hadiah lain seperti kek perkahwinan, buah-buahan dan arak. Selain itu, di hari perkahwinan, pengantin perempuan dan pengantin lelaki akan memakai chongsam, iaitu pakaian tradisional Cina. Lepas tu memasang patung singa atau naga sebagai mereka punya tradisi. Lepas tu ada upacara minum teh. So selepas upacara pernikahan, pasangan pengantin akan menjalankan upacara ini di mana mereka akan menyajikan teh kepada ibu bapa dan saudara mara lah. Lepas tu hidangan perkahwinan. Selepas upacara pernikahan, majlis jamuan perkahwinan biasanya besar-besar dan meriah akan diadakan untuk keluarga dan rakan-rakan yang hadir untuk perkahwinan mereka. Selepas itu, menghantar pengantin perempuan ke rumah suami. So, sebagai penutupnya, pengantin perempuan akan dibawa ke rumah pengantin lelaki sebagai simbol penyatuan dua keluarga. Itu saja untuk perkahwinan Cina. Adat resam kematian dalam kalangan Cina. Adat pertama ialah persiapan awal dan mengumumkan kematian kepada orang ramai. Setelah kematian berlaku, ahli keluarga akan mengumumkan berita tersebut kepada rakan-rakan.
Pemberitahuan ini dilakukan segera supaya mereka dapat membuat penghormatan terakhir kepada si mati. Pakaian warna khas iaitu warna putih akan dipakai oleh para pendatang. Adat kedua ialah pembersihan badan jenazah. Jenazah akan dimandikan dan dibersihkan oleh ahli keluarga ataupun orang yang dipercayai. Ini dilakukan dengan berhati-hati untuk menghormatkan si mati. Jenazah kemudian akan dipakaikan pakaian yang baik, kadangkala pakaian yang disukai oleh si mati semasa hidup. Pakaian ini dianggap sebagai persediaan untuk kehidupan mereka di alam baka. Ketiga ialah upacara sembahyang dan penghormatan. Upacara sembahyang dilakukan oleh sahabat, rakan-rakan, saudara mara dan juga orang yang dikenali. Bunga dan lilin akan diletakkan sebagai tanda penghormatan di depan si mati. Terdapat juga bacaan doa dan diiringi dengan muzik tradisional. Kertas jos atau kertas sembahyang akan dibakar sebagai simbol untuk memberikan kekayaan atau bekalan kepada roh si mati di dalam alam baka. Kadangkala kertas ini dibentuk rumah, kereta, pakaian, kasut dan lain-lain. Adat keempat ialah pantang larang kepada ahli keluarga si mati. Ahli keluarga terdekat, terutamanya anak-anak, akan berkabung dan memakai pakaian berwarna putih sepanjang tempoh berkabung. Mereka akan mengelak daripada menghadiri acara atau perayaan seperti Tahun Baru Cina untuk menghormatkan si mati. Mereka juga akan mengelakkan daripada melibatkan diri dalam kegiatan yang menggembirakan untuk beberapa hari kerana hal ini dianggap sebagai tidak menghormati si mati. Adat kelima ialah pengebumian. Pengebumian atau kremasi akan dijalankan berdasarkan kepercayaan keluarga. Sesetengah keluarga Cina memilih pengebumian di tanah perkuburan, manakala yang lain memilih kremasi. Ahli keluarga Cina akan melontarkan tanah kepada kubur si mati sebagai tanda penghormatan yang terakhir. Mereka juga akan membawa makanan atau barangan yang disukai oleh si mati semasa hidup. Adat kelahiran di India sangat beragam dan dipengaruhi oleh agama, kasta dan wilayah. Sebelum kelahiran bayi, membuat upacara puja, ritual keagamaan dilakukan untuk memohon berhad kepada dewa-dewi agar bersalin berjalan lancar dan bayi yang lahir sihat. Dalam kalangan masyarakat juga ada potongan tali pusat. Setelah bayi lahir, tali pusat biasanya dipotong oleh seorang anggota keluarga yang dianggap suci atau oleh seorang pendeta. Lepas tu pantang larangan. Ibu Amil serang mengikuti pantang larangan tersebut seperti menghindari makanan tertentu, menghindari tempat-tempat tertentu atau melakukan ritual khusus. Dalam masyarakat India ini ada juga upacara membisakan nama tuan. Sebaik saja bayi dilahirkan, Sami atau sesiapa saja yang berpengetahuan tinggi mengenai agama Hindu akan membisakan Gayatri Mandaram, iaitu sejenis mantra tuan, di telinga bayi sebelum dipusat dipotong. Namun begitu, adat ini disesuaikan dengan hanya membisakan sebaik saja media bahaya tersebut kerana perubatan moden tidak membenarkan sesiapa memasuki bilik bersalin. Dalam kalangan India ada juga cara mencukur rambut. Pertama kali bayi ini dianggap sebagai simbol awal dari kehidupan spiritual. Dalam masyarakat India juga upacara ini keistimewaan India. Upacara arti sirih. Dulang yang mengandungi serbuk kunyit, kapur sirih yang dicairkan, arang, sirih dan kapur parus yang dinyalakan, diangkat dan diputar 3 kali mengikut arah jam dan juga lawan jam. Dulang juga dilambai sebanyak 3 kali. Seterusnya, para sumenggeli akan mencelupkan ibu jarinya ke dalam dulang
tersebut dan mencalitkan ke dahi ibu dan anak. Setelah ibu dan anak masuk ke dalam rumah, isi dulang RT dibuang. Kelahiran bayi baru India, mandian ini dilakukan dengan menyiram ke seluruh badan bayi dan menggunakan air suam yang kadang-kadang dicampur dengan bahan herba. Ia bertujuan untuk mengelakkan penyakit sawan atau penyakit kuning. Susu juga digunakan sebagai bahan utama untuk melembutkan kulit bayi baru yang melahirkan baru. Pada kelahiran di India adalah cerminan dari keragaman budaya dan tradisi negara ini. Semua adat ini memiliki tujuan yang sama, iaitu menyambut kedatangan anggota keluarga baru. Adat resam perkahwinan dalam masyarakat India. Adat pertama dalam adat perkahwinan orang India ialah merisik dan meminang. Dalam masyarakat India, adat merisik dan meminang selalunya dilakukan oleh keluarga lelaki untuk mengenali keluarga perempuan. Perbincangan melibatkan persetujuan kedua-dua keluarga dan untuk menentukan tarikh yang sesuai untuk perkahwinan. Adat kedua ialah upacara haldi. Upacara ini dikenali sebagai upacara sapuan kunyit. Sebelum perkahwinan, upacara haldi dilakukan di mana kunyit, minyak dan air dicampurkan dan disapu ke tubuh pengantin. Kunyit dipercayai membawa keberkatan, membersihkan kulit dan melindungi pengantin. Upacara ini biasanya dilakukan di rumah masing-masing dan dihadiri oleh rakan-rakan dan sahabat yang terdekat. Adat ketiganya ialah adat mehendi. Inai dihias dalam kaki dan tangan pengantin dalam suatu majlis yang khas. Mehendi iaitu inai bukan sahaja untuk kecantikan tetapi dipercaya bahawa ia membawa nasib baik. Majlis ini diadakan sehari sebelum perkahwinan dan dihadiri oleh rakan-rakan. Adat keempat ialah upacara sanggit. Ini adalah majlis hiburan yang melibatkan tarian, muzik tradisional dan nyanyian. Keluarga pengantin lelaki dan perempuan akan berkumpul dan meraihkan bersama-sama. Majlis sanggit ini adalah waktu untuk kedua-dua keluarganya mengeratkan hubungan. Adat kelima ialah majlis perkahwinan. Pada majlis ini, sebuah tali yang dikenali sebagai tali yang berwarna kuning akan diikat di leher pengantin perempuan oleh pengantin lelaki. Pengantin lelaki akan menyapu kungkung di belahan rambut pengantin perempuan sebagai tanda dia sudah berkahwin. Pengantin lelaki dan perempuan akan mendapatkan restu daripada orang tua selepas berkahwin. Adat terakhir dalam perkahwinan orang India ialah adat mengelilingi api. Pengantin lelaki dan perempuan akan pegang tangan dan mengelilingi api suci iaitu Agni sebanyak 7 kali. Sekarang saya akan menghuraikan tentang adat kematian budaya India. So, upacara kebersihan atau pencucian akan berlaku oleh keluarga yang terdekat. So, keluarga yang terdekat akan memandikan mayat itu. Lepas tu sebagai tanda penghormatan akhir. Selain itu, si mati kemudian akan dikenakan pakaian bersih atau kadang-kadang dihiasi dengan bunga atau serbu cendana sebagai simbol pemurnian. Selain itu, persiapan dan penghormatan terakhir, tubuh si mati akan diletakkan di ruang tengah-tengah rumah dan saudara mara orang yang kenal akan mari untuk mengunjungi si mati itu. Lepas tu memberi bunga atau cenderamata untuk menyucikan roh. Lepas tu bacaan doa dan ayat-ayat suci dari kitab Bhagavad Gita akan dibacakan oleh Tok Sami ataupun orang yang tua-tua sekali lah. Lepas tu proses pembakaran mayat.
Mengikut kepercayaan Hindu, proses pembakaran mayat adalah penting kerana ia membantu roh untuk dibebaskan dari tubuh fizikal dan meneruskan perjalanan ke alam selanjutnya. So, upacara ini akan berlaku, lepas tu asti itu maksudnya yang tubuh yang bakar tu, nama tu dalam bahasa Tamil mereka akan panggil asti. So asti itu mereka akan sampaikan ke tepi sungai ke atau kawasan khas untuk ritual seterusnya. Seterusnya, penghanyutan abu ke sungai suci. Yang ni lah saya cakap tadi. So sungai abu itu akan dilepaskan di sungai. Upacara penghanyutan abu dengan doa untuk kesejahteraan roh si mati. Upacara ini berlaku kerana kita melepaskan roh itu untuk kesejahteraan diri. Lepas tu upacara berkabung. Setelah proses pembakaran, keluarga akan menjalankan upacara berkabung dikenali sebagai Shraddha. Upacara ini biasanya berlangsung antara 10 hingga 13 hari bergantung kepada tradisi keluarga. So dalam tempoh ini, keluarga akan melakukan puja, doa dan memberikan makanan kepada roh sebagai tanda penghormatan. Itu saja untuk budaya India. Terima kasih. Kesimpulannya, adat-adat resam yang terdapat di Malaysia adalah sangat unik dan menarik. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia perlulah menghormati dan mengikuti adat-adat resam kaum masing-masing. Bak kata pepatah, biar mati anak, jangan mati adat. Thank you.